Etnik merupakan perkataan yang berasal dari Yunani, iaitu ethnos. Ethnos memberi maksud orang, dan ianya juga merujuk kepada orang asing atau bangsa. Setiap kumpulan etnik mempunyai ciri-ciri mereka tersendiri. Di antaranya termasuk adat, tradisi, budaya, muzik, makanan, bahasa dan kebolehan yang sama. Ciri-ciri ini membolehkan kita mengenal pasti mereka sebagai satu unit budaya yang boleh dianggap sebagai kumpulan etnik. Etnik dari segi bahasa boleh didefinisikan sebagai kaum atau bangsa, manakala etnik dari segi istilah, ia membawa maksud kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Malaysia merupakan sebuah negara masyarakat majmuk yang mempunyai kira-kira 80 kaum etnik yang meliputi serata Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Seterusnya kita akan membincangkan tentang latar belakang sejarah perkembangan etnik di Malaysia. Yang pertama ialah zaman penjajahan. Tanah Melayu telah dijajah oleh kuasa barat iaitu British yang membawa kepada kemasukan imigran secara besar-besaran daripada luar negara terutamanya China dan India. Berbagai dasar telah diperkenalkan, contohnya dasar pecah dan perintah. Seterusnya zaman selepas perang. Zaman selepas perang telah membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu iaitu ketiga-tiga kaum di Tanah Melayu bersatu membentuk parti gabungan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC. Selanjutnya, zaman pembentukan Malaysia dan darurat. Pada 16 September 1963, Sabah dan Sarawak telah menyertai Tanah Melayu untuk membentuk Persekutuan Malaysia. Seterusnya, peristiwa rusuhan kaum di antara kaum Melayu dan Cina pada 13 Mei 1969 telah menyebabkan darurat diisytiharkan di Malaysia. Akhir sekali, zaman sekarang. Pelaksanaan dasar-dasar awam kerajaan seperti dasar pendidikan kebahasaan, rancangan ekonomi dan sebagainya, hubungan antara etnik di Malaysia telah menjadi harmoni. Faktor pertama berlakunya kepelbagaian etnik di Malaysia ialah sewaktu zaman penjajahan. Zaman penjajahan merupakan era di mana sesebuah negeri atau daerah ditakluki dan diperintah oleh negeri asing demi kepentingan sendiri. Kedatangan imigran dari China dan India ke Tanah Melayu pada abad ke-19 semasa penjajahan British telah memberi kesan kepada pembentukan pelbagai etnik di Malaysia. Antara kesannya, wujud pembentukan masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk merupakan sekumpulan etnik yang mempunyai keunikan tersendiri seperti makanan, pakaian, perayaan serta cara bercakap yang tersendiri dan lain-lain. Disebabkan pembentukan masyarakat majmuk, telah wujudnya perpaduan antara etnik di Malaysia kerana saling menghormati antara satu sama lain. Selain itu, kesan kedatangan imigran dari China dan India ke Tanah Melayu telah mewujudkan etnik baru seperti Baba Nyonya. Baba Nyonya wujud disebabkan pencampuran etnik di mana melalui perkahwinan antara orang Cina dengan orang Melayu Melaka dan mereka menetap di Melaka. Bahasa yang digunakan oleh mereka ialah bahasa Kriol. Malaysia yang wujud pada hari ini mempunyai sejarah pembentukan yang panjang lebar. Pada peringkat awal, ia dikenali sebagai Tanah Melayu atau Malaya. Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama pada waktu itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, telah menyuarakan idea pembentukan gagasan Malaysia yang melibatkan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak dan juga Brunei. Idea ini berjaya direalisasikan pada 16 September 1963 tanpa negara Brunei yang menarik diri daripada penggabungan ini. Singapura juga telah keluar dari Malaysia pada tahun 1965. Okey, faktor pembentukan Malaysia yang pertama kita boleh lihat kini kepada mengelakkan ancaman dan pengaruh komunis, memberi kemerdekaan kepada Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura, perkongsian faedah ekonomi. Yang keempat, membela masyarakat Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Yang keempat, menjaga hak dan kepentingan kaum Bumiputera. Hubungan etnik dan cara kehidupan dalam masyarakat di negara kita sudah tidak asing pada masa kini. Pelbagai etnik mempunyai cara tersendiri dan unik terhadap budaya masing-masing. Namun, sejauh manakah keakraban dan eratnya hubungan masyarakat yang berbilang kaum ini? Hubungan harmoni dan kerjasama antara pelbagai kaum merupakan kunci atau senjata utama negara kita menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran serta mencapai matlab yang telah ditetapkan. Penerimaan cara kehidupan setiap etnik merupakan perkara yang penting untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni hidup di negara Malaysia sebagai sebuah negara yang majmuk dalam pelbagai aspek. Hal ini boleh dilihat dari segi konteks setiap etnik dapat berpeluang untuk berkomunikasi di antara satu sama lain untuk mengelakkan daripada prasangka dan dapat mengenali bahasa dan budaya masing-masing. Cara kehidupan setiap etnik mempunyai daya tarikan mereka tersendiri dan ini dapat menunjukkan bahawa lain etnik, lain cara pembawaan mereka. Setiap individu perlulah elakkan daripada mencaci dan menghina kepercayaan yang diamalkan oleh sesuatu etnik untuk menghindari daripada berlakunya pergaduhan besar. Contoh yang boleh kita ambil ialah rumah panjang yang terdapat di negeri Bumi Penyalang iaitu negeri Sarawak. Pelbagai etnik di Malaysia sebenarnya memberi banyak manfaat kepada negara.
Salah satu manfaat tersebut ialah keunikan budaya bangsa. Setiap etnik di negara mempunyai nilai komersial yang boleh membangunkan ekonomi negara melalui sektor pelancongan. Negara kita terkenal dengan pelbagai produk pelancongan yang melambangkan keistimewaan sesuatu identiti etnik yang terdapat di Malaysia. Sebagai contoh, produk pelancongan yang terkenal di Malaysia adalah seperti kepelbagaian jenis makanan, pakaian, kelas tangan, seni bina, seni hiburan, perayaan dan sebagainya. Produk pelancongan seperti inilah yang membuat negara kita unik dan pelancong tertarik untuk datang ke Malaysia. Kedatangan pelancong ke Malaysia bukan sahaja memberi kesan baik terhadap pendapatan negara, malah turut membantu membangunkan ekonomi masyarakat. Oleh itu, jelas sekali kepelbagaian etnik di Malaysia memberi impak positif terhadap pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, kita akan membincangkan cabaran dalam kepelbagaian etnik di Malaysia. Cabaran yang pertama adalah dari aspek politik kerana setiap etnik mempunyai parti politik tersendiri yang sememangnya akan memperjuangkan kepentingan etnik masing-masing. Salah faham atau pergaduhan boleh berlaku apabila sesebuah parti membuat atau menyuarakan pendapat tanpa mengambil kira kepentingan semua pihak. Selain itu, jurang ekonomi dapat dilihat kesan daripada dasar British yang meletakkan etnik atau kaum berdasarkan pekerjaan pada ketika dahulu. Hal ini menyebabkan etnik tertentu mendominasi satu sektor atau bidang pekerjaan tertentu pada masa kini. Dan pula, kepelbagaian etnik menimbulkan cabaran melalui paradigma yang berlainan iaitu dari sudut pemisahan fizikal, sistem pendidikan yang berasingan, polarisasi dalam kalangan pelajar dan konteks sosial. Akhir sekali, dari aspek agama dan budaya yang berbeza, ia menjadi cabaran kerana setiap etnik mempunyai fahaman yang berbeza di antara satu sama lain. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk tidak menyentuh isu yang berkaitan perbezaan kefahaman mengenai agama dan budaya etnik lain kerana ia boleh menggugat ketenteraman dan menimbulkan prasangka negatif. Akhir sekali adalah kesimpulan. Serba sedikit perkara yang dapat dirumuskan dalam tajuk ini adalah kita perlulah menghargai jasa tokoh-tokoh kita yang telah berusaha bertungkus lumus dalam menyatukan etnik yang pelbagai. Seterusnya, kita perlulah mengekalkan kedamaian antara kaum agar sejarah berkaitan kerusuhan kaum tidak berulang lagi. Sifat suka berdamai, bersatu padu, saling memahami dan tolong-menolong perlu ditanam dalam diri anak muda supaya kedamaian yang ada dapat dikekalkan sehingga bila-bila. Akhirnya, kepelbagaian etnik dalam negara kita adalah faktor utama tarikan pelancong dan kemajuan ekonomi dalam negara kita.